bin Haji Muhammad Lipis. Yang berhormat Tan Sri Yang di-Pertua, saya mohon kemuka soalan 1. Selamat pagi Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk menjawab soalan yang nombor 1 ini, Kementerian amat komited dalam membangunkan kawasan luar bandar dengan meningkatkan infrastruktur dan kemudahan asasnya melalui peruntukan yang besar yang pada tahun 2011, tahun 2012, 2013 dan 2014 iaitu sebanyak ringgit Malaysia 23.9 bilion untuk menambah liputan bekalan air, bekalan elektrik, jalan luar bandar dan jalan penghubungan desa. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualiti kehidupan masyarakatnya serta menyediakan keperluan asas bagi merangsang aktiviti ekonomi. Di samping itu, Kementerian juga giat melaksanakan program pembangunan modal insan, pembangunan usahawan dan pembangunan ekonomi melalui aktiviti-aktiviti di bawah NKRA, RISDA, Felcra dan agensi pembangunan wilayah seperti Kejora, Kedah, Ketengah dan Kesedah, bertujuan mewujudkan generasi luar bandar yang dapat memacu pembangunan di kawasan masing-masing. Selain daripada itu, usaha membangunkan luar bandar juga direalisasikan melalui pelaksanaan beberapa inisiatif baru seperti program Desa Lestari, bertujuan membangun dan memajukan kampung-kampung melalui gerakan koperasi untuk mencuburi peluang-peluang pekerjaan baru dalam mana-mana sektor bersesuaian seperti pertanian, peladangan, pelancongan serta industri kecil sederhana. Tuan Sri Yang di-Pertua, Kementerian juga berusaha menggerakkan belia di luar bandar dengan melaksanakan program Rural Business Challenge, iaitu program bagi mencari dan memberi peluang kepada golongan belia untuk merealisasikan idea-idea bernas dan menterjemahkannya kepada suatu perniagaan yang berdaya maju. Usaha-usaha yang sedang dan akan dijalankan oleh belia-belia terpilih ini diharapkan dapat menarik lebih ramai lagi penyertaan belia-belia bagi merancangkan kegiatan ekonomi setempat dan membuka mata pihak swasta untuk melabur di kawasan luar bandar. Seterusnya, Kementerian juga telah mewujudkan Pusat Transformasi Luar Bandar RTC berserta dengan Mini RTC bagi menyediakan kemudahan dari aspek kemudahan pembiayaan keuangan, ruang niaga dan bantuan khidmat nasihat daripada pelbagai agensi kerajaan. Selain daripada itu, RTC ini juga akan berfungsi sebagai pusat integrasi perkhidmatan bagi membolehkan setiap lapisan masyarakat di luar bandar mendapat pelbagai perkhidmatan seperti mana yang dinikmati oleh masyarakat di bandar. Sekian, terima kasih. Please. Yang berhormat Yang di-Pertua, saya mohon kemuka soalan tambahan. Pada masa ini, kita dapati jurang pembangunan antara kawasan luar bandar dan bandar masih lagi amat ketara sebenarnya. Kalau kita dapati bekalan air bersih, bekalan elektrik masih terdapat di beberapa kampung yang masih tidak dapat menikmati apa yang saya nyatakan sebentar tadi. Dan ini salah satu punca kenapa penghijrahan anak-anak muda ke bandar, kerana untuk mencari sumber ekonomi. Itu salah satu punca. Yang mana kampung-kampung yang masih ketinggalan dari segi infrastruktur, jalan raya, jalan-jalan ke kebun-kebun umpamanya. Dalam bajet kita baru-baru ini 2014, program untuk membaik pulih dan menaik taraf jalan sebanyak 980 juta dan 450 juta adalah air luar bandar dan elektrik 865 juta. Saya mendapati mungkin masih kekurangan kalau dibandingkan dengan pembangunan yang masih belum dinikmati. Jadi soalan saya, apakah setakat ini keberkesanan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
bagi pembangunan luar bandar. Majlis Pembangunan Luar Bandar yang diperkenalkan pada tahun lepas. Dan ini mungkin dapat membantu kita menaikkan taraf yang masih lagi nampak jauh ketinggalan sebenarnya. Kalau air bersih yang sangat diperlukan masih kita tak dapat bekalkan dengan baik, sudah pastilah perkara-perkara ini menyebabkan anak muda sendiri akan berhijrah ke bandar. Maksud saya, selain pada itu, apakah pembangunan ekonomi di kampung-kampung yang terpencil khususnya, yang tidak berapa ada pendapatan, seperti kalau baru-baru ini Datuk Seri Najib lancarkan projek Rimbunan Kasih. Di situ ditempatkan peserta, dan di situ juga mereka akan boleh mendapat sumber bagi ekonomi mereka sendiri. Ya, Tuan Sri, betul. Saya menjawab dari soalan yang belakang dulu. Ya, untuk kita memperhebatkan lagi ataupun menarik minat supaya kawasan di luar bandar dapat kita bangunkan dengan lebih lagi daripada tahap yang ada sekarang. KKW ni memang banyak program, mempunyai banyak program, berbagai program. Seperti telah saya sebutkan tadi, RTC, Rural Transformation Center itu adalah satu-satunya daripada yang ada pada KKW program ini. Biar saya menjawab seperti untuk yang lebih detail lagi kepada Yang Berhormat. Akan tetapi pada RTC ini, dia terdapat 8 inisiatif di bawah RTC ini. Jadi kita memberi peluang latihan kemahiran supaya mereka lebih mahir. Jadi ada juga ditubuhkan kios informasi Satu Malaysia, sebab adalah begitu penting sekali untuk seseorang itu mendapat informasi ataupun maklumat. Jadi apa-apa nak dicuburi mereka ataupun dibangunkan di kawasan luar bandar, pastinya ada maklumat yang tepat. Dan kita juga berharapkan kegiatan pertanian bernilai tinggi. Jadi pemrosesan produk agro makanan juga kita harapkan diadakan di luar bandar. Sebab itu kita ada satu program KUD, Carnival Usahawan Desa, di mana selepas beberapa yang telah terpilih untuk dibantu dan dibiayai dengan kewangan, mereka ini seperti mana telah kita saksikan sejak kita mulakan KUD ini 2009, 2010 dan 2011, nampaknya agak peningkatan yang agak baik, sebab mereka di luar bandar dapat mengemukakan produk-produk baru yang mulanya menjadi industri kecil juga. Jadi pengurusan rantaian bekalan hasil pendapatan, marketing, ini penting juga. Sebab itu kita nak fokus juga kepada pengurusan rantaian bekalan hasil pertanian, bekalan dan marketnya. Jadi kita juga pelawar universiti untuk bekerjasama, sebab kita nampak mereka di peringkat universiti ini boleh membantu golongan belia di universiti dengan ada mereka yang lebih sudah pandai dan juga ada idea-idea yang diharapkan untuk kita diserapkan dan diwujudkan di peringkat luar bandar. Juga perkhidmatan kesihatan Satu Malaysia, sebab kesihatan ini begitu penting, adalah terlalu penting, semua kita tahu. Kemudahan pembiayaan kewangan, ini juga kita adakan di RTC. RTC ini dia dekat dengan kawasan-kawasan yang terpencil di pedalaman. Ini adalah 8 inisiatif yang telah saya sebut tadi di bawah RTC ini. Kalau RTC ini berjaya, maka saya berpendapat bahawa kita sudah berjayalah dalam langkah-langkah kita nak seperti mana yang disarankan oleh Yang Berhormat Lipis tadi. Kita nak merapatkan jurang pembangunan di bandar dan di luar bandar. Untuk menjawab soalan yang pertama tadi, lebih kepada saya mendengar lebih kepada pendapat Yang Berhormat itu tadi, iaitu yang saya alu-alukan supaya Yang Berhormat di dua-dua pihak Dewan ini membantu KKW
supaya apa kita pohon dalam bajet ini kepada Kementerian Kewangan ataupun Economic Planning Unit, biarlah kita dibagikan peruntukan yang secukupnya. Sebab jelas tadi kita merasai, kita melihat, saya mewakili kawasan terpencil di luar bandar di pedalaman Sarawak. Kawasan saya sendiri pun saya merasakan agak belum lagi lengkap, walaupun sudah ada banyak pembangunan. Bukan tidak ada. Di mana-mana dalam naungan kerajaan Barisan Nasional, semuanya sudah merasai pembangunan infrastruktur. Tetapi kita boleh setuju belum lengkap lagi. Jadi sekarang KKW apa kita boleh buat dalam tahun 2014 ini untuk kita lebih dapat memberi peluang untuk pembangunan infrastruktur kepada semua kawasan. Kita berharap sangatlah berapa peruntukan yang akan diagihkan ataupun diluluskan kepada KKW daripada Menteri Kewangan nanti. Sekian, terima kasih. Sila. Bukit Gantang. Terima kasih kepada Yang di-Pertua. Antara perkara yang pada pengamatan saya yang menjadi penghalang kepada untuk kita hendak menjadi sebuah negara maju pada 2020 nanti ialah soal berlakunya di peringkat bawah sana soal diskriminasi, terutama kerana perbezaan parti politik. Jadi pengalaman saya sendiri, apabila ada dari kalangan ketua kampung, mereka ini apabila ada dari kalangan orang kampung pergi minta bantuan sebagainya, dia kata tolong pergi minta kepada yang berhormat PAS. Sedangkan kita bukan sebagai parti kerajaan. Itu satu. Persoalan saya, adakah ini polisi kerajaan yang membuat satu polisi ialah berlakunya diskriminasi antara kerana mereka itu tidak menganggotai mana-mana parti ataupun menganggotai parti pembangkang, mereka tidak mendapat projek. Yang kedua, saya nak mengesahkan daripada pihak menteri berkenaan satu laporan daripada satu portal 27 Oktober 2013 yang disebut oleh bagaimana ketua pengarah CEO kepada pinjaman tabung ekonomi kumpulan usaha niaga Tekun. Dia menyebut, dia mengatakan bahawasanya Tekun ini ditubuhkan untuk membantu ahli UMNO, terutamanya kerana ia adalah merupakan idea yang datang daripada UMNO. Kalau inilah benar laporan seperti melaporkan oleh portal ini, pada saya kesal kerana ianya akan mendatangkan satu hambatan untuk kita hendak mencapai sebuah negara maju pada tahun 2020. Penjelasan daripada pihak menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk menjawab yang pertama tadi, kerajaan tidak perlu dan tidak pernah mendiskriminasikan di mana-mana tempat. Kalau ada prioritinya adalah mengikut keperluan, diberi prioriti di mana-mana tempat. Jadi Barisan Nasional seperti telah saya sebut dalam ucapan awal tadi, telah memberi pembangunan ke seluruh negara kita. Cuma ada di sebuah-sebuah tempat mungkin merasakan masih lagi ketinggalan ataupun belum lengkap lagi. Yang satu tadi ialah di mana seseorang itu dikatakan dinasihatkan oleh supaya berjumpa dengan Yang Berhormat PAS. Bagi saya itu tidak salah, sebab Yang Berhormat tu dia wakil rakyat. Wakil rakyat tu perlulah mendahulukan rakyat, bukan mendahulukan rakyat ni cuma daripada saya boleh bagi duduk kampung, saya jawab kampung UMNO. Saya jawab Kampung tema kampung UMNO. Yang Berhormat, saya jawab. Memang saya bagi. Saya jawablah. Jadi tidak salah. Miskin ni banyak ke UMNO masalahnya. Tidak salah seseorang wakil rakyat. Yang Berhormat. Tidak salah seseorang wakil rakyat tu mendengar apanya rintihan daripada rakyat. Dan kalaulah wakil rakyat tu tak perlu jadi anggota kerajaan ataupun dipilih sebagai wakil rakyat, perlulah cuba membantu. Tidak salah. Jadi Yang Berhormat,
tak perlu saya jawab. Ini untuk Yang Berhormat sendiri. Apakah Yang Berhormat mengatakan, oh, wakil rakyat pembangkang tak perlu nak layan rakyat kah? Tak begitu. Okey. Jadi yang ketiga tu dalam portal, saya tak baca portal, jadi saya tak ada tak tahu mengenal apa dia dalam portal itu, saya tidak menjawab. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ahli yang berhormat, sebelum saya panggil soalan kedua, saya suka mengingatkan ahli yang berhormat, dalam perbahasan nanti cuma ada 10 menit. Jadi jangan membazirkan masa dengan cara-cara begini. Apabila hujah itu ada berbaur politik, maka reaksi dia politik. Kamu semua sedar bukan? Kalau sudah timbul politik, tidak ada dia punya kesampaian dan kesimpulan. Bercerita pasal jurang pembangunan, masuk pula segala apa benda. Yang berhormat Dr. Muhammad Hatta bin Muhammad Ramli Kuala Kerai, ilakan politiknya yang berhormat, tumpukan kepada pembangunan. Terima kasih Tan Sri yang betul, ini tentang SPR ni, tentang election mestilah politik Tan Sri. Soalan nombor 2. Ya, tapi jangan apa politik. Sila Menteri. Yang berhormat Tan Sri yang dipetua, yang dikasihi dan mempunyai kesabaran yang tinggi. Kenapa itu pun perlu digelak kah? Sekali-sekala mengasihi yang dipertua tak apalah. Masih Menteri. Ceria sikit. Untuk makluman ahli yang berhormat, sistem first past the post adalah relevan dan amat sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia, memandangkan Malaysia adalah negara yang berbilang kaum. Sejak merdeka dan tidak ada parti politik yang tidak mewakili mana-mana kaum. Walaupun Barisan Nasional tidak mendapat 2/3 kursi, tetapi Barisan Nasional mewakili berbilang kaum. Sistem yang diamalkan di Malaysia juga membolehkan antara lain kaum minoriti, orang asli, golongan profesional dan juga ahli perniagaan diwakili di Dewan Negara. Antara negara lain yang mengamalkan sistem first past the post ialah United Kingdom, India, Canada dan juga lain-lain lagi. Sistem dia ada mudah dipahami, lebih fokus, yang mana pengundi dan wakil rakyat mempunyai hubungan yang rapat. Keakraban ini membolehkan hubungan baik terjalin di antara rakyat dan pemimpin. Melalui sistem first past the post ataupun simple majority ini, rakyat boleh tahu parti mana yang menang, siapa yang mewakili mereka di peringkat negeri dan persekutuan. Mereka boleh menggunakan khidmat wakil rakyat. Wakil rakyat mereka walaupun bukan daripada parti yang memerintah. Menjawab soalan tadi. Wakil rakyat adalah pegawai kebajikan nombor 1 di negara ini dan kita tak perlu lagi mengadakan negara berkebajikan. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan belum bersedia menerima cadangan jawatankuasa pilihan khas Parlimen berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya untuk melaksanakan sistem proportionate representation bagi menggantikan sistem first past the post. Kerana sistem sedia ada masih relevan dan sesuai untuk diteruskan di Malaysia. Namun SPR sedang mengkaji kesesuaian pelaksanaan sistem tersebut sebelum keputusan muktamad diumumkan. Terima kasih Tan Sri yang dipetua yang sangat dikasihi. Bermurah hati semua pada pagi ini. Masih teruskan. Dan terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang mengatakan bahawa sistem first past the post ini masih relevan. Dalam beberapa siri pilihan raya sebelum yang terbaharu, kelihatannya pihak Barisan Nasional dan dulunya Perikatan memperolehi undi majoriti popular lebih 50%. Jadi mungkin itu boleh dikaitkan dengan keadaan sistem yang sesuai itu first past the post. Tapi selepas pilihan raya ke-13 kita dapati undi popular telah diperolehi oleh pihak pembangkang, namun di Dewan ini kita tidak mendapat kerusi yang mencukupi. Jadi akan menjadi suatu ketika di mana undi pihak yang kalah dari segi undi popular boleh mencapai 40% dan yang popular 60%, tapi yang 60% masih
belum boleh menjadi kerajaan. Jadi tentulah pengalaman ini menunjukkan bahawa sistem proportionate representation lebih sesuai dalam keadaan ini, dan dalam jawatankuasa pilihan khas parlimen yang dibentuk tahun 2011 yang lalu, ianya terdiri daripada dua-dua belah pihak dalam dewan ini. Majoritinya daripada pihak BN, minoritinya kita, dan kita telah bersetuju bersama-sama. Cantik dah tu, dan kita telah laporkan dalam laporan. Tetapi tidak, sampai hari ini tidak ada maklumat mengenai kajian ke ataupun penelitian yang dibuat oleh mana-mana pihak. Perdana Menteri mengumumkan Jun yang lalu ada jawatankuasa khas akan ditubuh untuk memantau SPR. Sampai hari ini pun tak ada lagi. Jadi Tan Sri Pengerusi, bagaimana kerajaan cuba mengelak daripada keputusan parlimen ini sendiri daripada dilaksanakan? Kalau bukan kerajaan nak melaksanakan apa yang disadang oleh parlimen, siapa lagi? Terima kasih. Tan Sri yang betul. Kalau sekiranya kita nak buat apa pun, kita kena ada sistem. Kita bersetuju dengan sistem, selepas itu kita laksanakan. Sekarang ni kita buat sistem first past the post ataupun majority mudah. Itu sistem yang kita pakai. Tapi tak boleh bila kita pergi pilihan raya, kita tengok kita seronok, lepas tu kita pun kata kita ubah ikut proportionate representation. Dia tak boleh ubah macam tu. Sistem tu kena ubah dulu. Kalau kita ubah sistem, sekarang ni jawatankuasa pembaikan, jawatankuasa khas pembaikan, penambahbaikan pilihan raya yang ditubuhkan telah mencadangkan 22 perkara. Kita dah laksanakan 8. Hal yang lain dalam kajian tentang kesesuaian pelaksanaan sistem tersebut. Jadi pada masa sekarang ni, ini sistem yang kita pakai. Dalam UMNO apa bawah ni, kalau nak kira undi majoriti, naib presiden yang nombor 4 tu, undi dia majoriti. Tetapi oleh kerana sistem kita ialah sistem majoriti, siapa yang mendapat majoriti kursi, maka dia menjadi naib presiden. Yang nombor 3 dengan nombor 4 tu, undi majoriti nombor 4. Tapi nombor 3 jadi naib presiden sebab dia mempunyai kursi yang lebih. Undi nombor 10 MT dan juga undi nombor 8 dan nombor 9, undi nombor 10 tu lebih banyak daripada 8 dan 9. Tetapi dia berada nombor 10. Nombor 10 tu saya. Jadi saya menerima, saya adalah nombor 10 dalam MT. Tetapi undi popular saya lebih daripada nombor 8 dan 9, ya. Iaitu daripada Rahman Dahlan dan juga Malik, ya. Okey. Jadi sistem ini kita kena ubah baru kita boleh bercakap. Kita tak boleh bercakap berdasarkan sistem yang berlainan daripada yang ada. Kalau sistem ni kita kata sistem daripada gua batu mana-mana kita ambil, kita buat, tak apa. Ni sistem yang kita buat daripada merdeka sampai sekarang berdasarkan Malaysia penduduk berbilang kaum. Saya juga nak bagi sedikit maklumat kepada pembangkang supaya faham. Kalau kita nak buat sistem proportionate representation, masa pilihan raya yang lepas, kalau kita pergi pilihan raya, BN dia ada satu parti. Tetapi parti-parti yang lain, dia tak boleh kata ini gabungan. Dia bertanding di atas parti sendiri. PAS bendera sendiri. DAP bendera sendiri. PKR bendera sendiri. Kalau dari segi percentage, dia tak boleh campur percentage. Dia kena ingat parti DAP yang mendapat 40 kursi. Kenapa tak bagi pendaftaran kelulusan? Kita dah mohon dah 3 tahun dah tak luluskan. Tan Sri, jangan guna alasan itu. Kita dah mohon dah 3 tahun. Daftarkan Pakatan Rakyat. Kenapa menteri sampai sekarang tak berani daftar Pakatan Rakyat? Ya. Timbalan presiden ni tak lama jadi presiden PKR. Behave yourself. Bangun bila bangun bagi tahu peraturan berapa. Lepas saya duduk. Yang Mohd Menteri, boleh saya mencelah? Macam ini tak ikut peraturan parlimen. Boleh saya mencelah? Bangun mencelah. Soalan mana boleh mencelah? Tak boleh. Tak boleh. Duduk sayang. Duduk. Awak bakal presiden. Duduk. Tak. Norizah timbalan presiden. Okey. Jangan sebut nama. Peraturan pun tak tahu. Speaker, apa ini? Dalam Gombak, parlimen apa tak ini? boleh sebut nama. Gombak bakal presiden. Saya ubah dah. Saya tidak boleh campur hal lagi pasal Apa pagi ini? Apa ini? Semua mengasihi saya. Ya.
Tan Jadi Sri saya yang kena betul. Soal jawab boleh mencelah kah? Tan Sri yang betul. Mana boleh? Sesiapa yang nak mencelah, dia mesti mengikut peraturan mesyuarat berapa. Lepas dia mencelah, saya duduk, speaker bagi tahu. Saya kata tak boleh, tetap melayan. Okey? Sekarang ni oleh pencelahan tu dimasukkan, tidak ada peraturan mesyuarat, maka saya tak boleh layan. Tapi saya nak bagi tahu bahawa kalau kita bertanding biar di atas parti. Itu saya nak bagi contoh di mana kalau sekiranya didasarkan pilihan yang lepas, kalau parti ke parti mereka tidak sampai ke tahap tersebut, nak campur tak boleh. PAS dengan DAP dah bergaduh sekarang. Saya silap PAS dia masuk belah UMNO. Pergaduhan tersebut kalau sekiranya PAS masuk dengan UMNO, habislah 2/3 majoriti. Ya, terima kasih. Tan Sri, soalan tambahan? Yang berhormat tadi Kuala Kerai original, lepas itu soalan tambahan. Kenapa saya bagi sama Tanjung Karang? Jangan lebih politik yang berhormat. Pengungsi. Saya nak dapat penjelasan daripada Yang Amat Menteri mengenai dua sistem yang kita amalkan kat dunia ni lah, PR sistem dengan apa ni first past the post. Saya berhormat setuju tak kalau kita kata kita mesti mengikut peribahasa Melayu lah, lain padang lain belalang, lain tempat lain caranya. Tadi saya dengar pihak pembangkang begitu megah kata mereka mendapat majoriti yang lebih. Tapi di United Kingdom, tuan dia betul. Kalau kita tengok pilihan yang lepas, konservatif dia dapat majoriti yang lebih, 36.1%. Tapi dia dapat 305 kerusi saja. Tak cukup nak tubuh kerajaan di UK. Sebab itu dia kena buat coalition party. Dia buat coalition government dengan LDP. Dan juga saya mengenai proportionate representation ni, memanglah satu parti mesti bertanding mengikut apa ni kerusi masing-masing. Tapi tadi saya dengar Ampang Gombak dia kata dia menyalahkan kerajaan, kata tidak menerima pendaftaran Parti Pakatan Rakyat. Tapi Yang Berhormat setuju tak bahawa mereka ni dalam pilihan yang lepas, di mana parti ada tempat-tempat tertentu mereka bertanding sesama mereka. Jadi kalau mereka sendiri pun bertanding sesama mereka, bagaimana mereka nak mengamalkan sistem PR di Malaysia? Artinya mereka pun yang kata nak daftar, dia nak letak kerusi pun dia tak boleh nak kompromi sama mereka. Bertanding ada DAP, ada PAS, ada. Jadi dia dengan mereka pun tak boleh nak selesai, nak salahkan kerajaan. Jadi kalau mereka pun tak boleh memahami masalah proportional representation ini, bagaimana dia pula nak mencadang kepada kerajaan? Terima kasih. Tan Sri yang betul, ini soalan yang baik daripada seorang peguam yang membuat paper yang terakhirnya berhubung dengan pilihan raya. Jadi saya ucap tahniah dan saya nak ambil sebahagian daripada pertanyaan itu ialah sebahagian daripada jawapan saya. Tetapi sebagai menambahnya, Gombak boleh bercakap. Nanti saya menjawab hari Isnin ni, bertanyalah dengan sebaik-baiknya. Tetapi saya akan ikut peraturan mesyuarat sebab dulu saya terlampau baik, jadi dia orang lapah saya. Kali ni saya ikut peraturan mesyuarat. Siapa nak bangun ikut peraturan mesyuarat berapa baru saya boleh. Sebab saya hafal peraturan mesyuarat pada tahun 86 sebab sekarang Okey, mari tajuk ni balik. Perkataan yang paling tepat, mudah dan boleh diterima oleh semua pihak bahawa lain padang lain belalang. Tapi padang kita padang Commonwealth. Majoriti negara Commonwealth country mengamalkan sistem first past the post. Simple majority. Jadi lain padang lain belalang. Ni belalang, ni padang Malaysia. Belalangnya ialah first past the post. Sudah pasti Ketua Pembangkang setuju dengan saya bahawa lain padang lain belalang. Kemudian apa yang berlaku di negara-negara yang berkenaan, kita lihat bahawa kalau sekiranya sistem tersebut didapati ada masalah, dia selesaikan dalam masalah dalam sistem yang berkenaan. Tak cukup kerusi, dia campur parti. Jadi dia ajak parti-parti lain untuk menyertai. Itu di sistem yang ada sekarang yang saya rasa yang terbaik. Rakyat berbilang kaum, Cina, Melayu, India ni dia faham sistem ni.
Kalau nak ubah mungkin tahun 3000 lagi kita boleh fikir tentang perubahan tersebut. Tapi buat masa ini SPR saya kata pandangan saya. Tapi SPR telah pun buat kajian dan kita akan mendengar kajian tersebut, dan kalau sekiranya ada jawatankuasa yang baru ni dibentuk, kita akan boleh bentang kepada jawatankuasa yang berkenaan. Jadi pada masa sekarang sistem first past the post adalah yang terbaik, dan kehadiran PKR yang berkecamuk itu sepatutnya dikaji semula. Bagaimana pembangkang boleh lawan sama sendiri di dalam pilihan raya, lepas tu nak tuntut bermacam-macam perkara berhubung dengan penyatuan dan sebagainya. Cakap kat belakang itu ialah tak ikut peraturan mesyuarat. Boleh cakap sama-sama kawan-kawan, boleh. Tapi dengan saya tak boleh sebab Gombak dah beritahu saya menteri. Jadi tak boleh cakap macam tu. Dengar saya cakap sampai habis. Jadi dengan itu Tan Sri Yang Dipertua, sistem first past the post adalah sistem yang terbaik di Malaysia yang boleh menyatu padukan kaum, dan kalau ada kaum yang tidak ada wakil di dalam Dewan Rakyat, kita lantik dalam Dewan Negara. Dewan Negara mewakili semua. Dan inilah sistem yang terbaik yang ada di dunia ini, di mana semua kaum, walaupun sekecil-kecil kaum minoriti ada wakil. Contohnya adalah wakil orang Siam. Orang Siam adalah yang paling kecil, ada wakil. Ada juga kaum yang lebih kecil daripada orang Siam, tapi dia masuk parti DAP, dia juga mewakili. Seperti orang yang bernama Singh tu. Jadi dia saya nak sebut suku kaum yang kecil tetapi juga ada wakil. Jadi perwakilan itulah demokrasi yang sebenarnya. Yang berhormat Datuk Aaron Ago Anak Dagang Konoid. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Soalan saya yang nombor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Tan Sri Yang Bertua. Terima kasih ya sahabat saya Yang Amat Kenawit. Saya nak ucapkan Tan Sri Yang Bertua selamat datang kepada pengunjung-pengunjung kita, termasuk pemimpin daripada kawasan Sayamaran ke Dewan Yang Mulia ini. Tan Sri Yang Bertua, terima kasih kepada Yang Amat atas soalan yang cukup baik. Cuma saya nak berikan maklumat tambahan Tan Sri Yang Bertua awalnya. Calon SPM bagi tahun 2012 ialah 472,541 orang. Bagi tahun ini, yang baru saya menduduki Perdana Semalam, kita ucapkan takziah kerana seorang meninggal dunia kepada keluarga mereka, ialah 470,395 orang. Cukup besar bilangannya, Tan Sri Yang Bertua. Mengenai dengan soalan yang dikemukakan oleh Yang Amat Kenawit, untuk makluman Yang Amat dan untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Sumber Manusia merupakan satu daripada 7 kementerian agensi yang menyediakan latihan kemahiran di peringkat separa mahir dan mahir. Selain Kementerian Sumber Manusia, terdapat 6 kementerian agensi yang turut menyediakan latihan kemahiran bagi memenuhi keperluan tenaga mahir negara, iaitu saya sebutkan Jabatan Kolej Komuniti, Jabatan Politeknik dan Pendidikan Vokasional Kementerian Pendidikan, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah melalui MARA, Kementerian Pertanian, Industri Asas Tani, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Detailnya Tan Sri Yang Bertua boleh saya sebutkan walaupun tidak menyeluruh. Kementerian Sumber Manusia kita ada 32 jumlah institut latihan. Kementerian Luar Bandar 254. Kementerian Belia 20 buah. Kementerian Pendidikan 116. Kementerian Pertanian 12. Jumlah semua ialah 434. Tan Sri Yang Bertua, sehingga kini terdapat 434 buah institut latihan kemahiran awam ALKA yang ditubuhkan di bawah beberapa kementerian agensi di seluruh negara. Jumlah tersebut adalah seperti mana yang telah pun saya sebutkan tadi, dan institut latihan kementerian di bawah kemahiran awam ini mempunyai kapasiti bagi melatih 199,575 pelatih. Selain daripada ALKA, terdapat lebih daripada 745 institut latihan kemahiran swasta ALKS di seluruh negara
bagi menampung keperluan melahirkan tenaga mahir negara. Para pelatih yang menamatkan latihan di ALKA akan mendapat panugerahan mengikut peringkat latihan diikuti, iaitu CJ Kemahiran Malaysia SKM, Diploma Kemahiran Malaysia DKM, dan atau Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia DLKM. Jadi bagi soalan yang kedua, Tan Sri yang kedua, untuk makluman juga kepada Dewan ini, sangat ini baik bila kita gunakan lepasan SPM yang memasuki bidang-bidang latihan ini maklumat daripada APU Tan Sri yang betul. 25% lepasan SPM memasuki pasaran pekerjaan tanpa latihan, kemahiran dan pendidikan tinggi yang menghadkan prospek kerja mereka. Maknanya mereka masuk tanpa kemahiran. 10% lepasan SPM memasuki aliran teknikal dan vocational. Kalau kita buat perbandingan, Tan Sri yang betul, di Australia, pelajar-pelajar yang tahap setaraf dengan SPM ini, mereka masuki bidang teknikal dan juga vocational sebanyak 62%. Dan di Korea, 28%. Maknanya kalau kita hanya 25% dan 10% masuk dalam vocational teknikal latihan tadi, pada saya adalah masih rendah. Dan bagaimana hasrat kerajaan Perdana Menteri untuk mencapai 2020 supaya 50% pekerja mahir negara kita ini dapat kita capai. Jadi Tan Sri yang betul tentang inti soalan yang diberikan oleh Kinawet, terima kasih. Pada masa ini pihak kementerian tidak bercadang untuk menambah bilangan dan kapasiti ALKA, termasuk di bawah Kementerian Sumber Manusia. Walau bagaimanapun kita juga melihat dan kita ingin memastikan supaya institut latihan yang telah pun ditubuhkan ini dapat benar-benar memainkan peranan mereka dan mengeluarkan hasil-hasil ataupun produk yang boleh menyumbangkan kepada pembangunan dan kemahiran negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Kinawet. Terima kasih. Terima kasih Speaker, terima kasih atas jawapan yang telah diberi dengan terperinci oleh Timbalan Menteri. Daripada maklumat yang telah diberi, bermakna kerajaan telah pun mengadakan banyak agensi dan mengadakan pelbagai kursus untuk remaja kita di Malaysia ini. Tetapi Tan Sri Ketua, saya ingin berkongsi dengan Kementerian bahawa di kawasan kita di Kerajaan Besin yang saya ketahui mungkin belum ada agensi-agensi seperti yang telah dikatakan oleh Menteri tadi yang telah tubuhkan di kawasan tersebut untuk memberi peluang kepada remaja kita mengikuti kursus teknikal dan vocational yang tertentu. Dan walaupun tadi disebutkan bahawa Kementerian tidak bercadang untuk menambahkan lagi technical school, tapi saya masih menyeru sebab saya melihat di kuasa-kuasa luar bandar di Rumah Panjang ramai remaja yang keluar daripada sekolah lepas SPM tidak diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran mereka pada peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya menyerulah kepada Kementerian untuk timbal kembali untuk menubuhkan institusi tersebut di kawasan-kawasan yang masih belum ada. Kedua, Tan Sri Ketua, satu daripada kursus yang amat dimati oleh remaja kaum Iban adalah kursus safety yang telah dikendalikan oleh NIOS. Tetapi saya fahamkan bahawa bayaran untuk menghadiri kursus ini adalah sangat mahal, walaupun kursus itu pendek dalam 5 ke 6 ribu. Jadi saya menyeru kepada Kementerian untuk memasukkan kursus tersebut dan supaya ramai remaja-remaja kaum Iban yang ingin bekerja ke luar negara di syarikat-syarikat oil and gas dapat mendapat latihan untuk mereka dapat kerja di luar negara. Terima kasih. Terima kasih. Ahmad Kinawet, terima kasih Tan Sri yang betul. Saya ucapkan terima kasih kepada Kinawet atas keprihatinan. Sebenarnya jawapan saya tentang kita tidak berhasrat untuk menambah buat sementara ini. Walaupun ini tidak mutlak. Kerana kalau kita nak mencapai matlamat 50% tenaga kerja mahir, sudah tentu kita akan melihat
Yang pertamanya ialah sejauh mana institusi yang ada sekarang ni, institusi latihan yang ada sekarang ni, kita penuhkan kapasitinya, pengeluarannya. Dan yang kedua, saya setuju dengan Yang Amat Kanawit bahawa beberapa tempat di luar bandar khususnya amat memerlukan institusi latihan seperti ini, dan sudah tentulah insyaAllah Yang Amat saya akan lihat, saya akan dapatkan maklumat dan kita akan bawa dalam kementerian. Kerana setakat ini kita dah ada banyak institusi ni, dan betul saya dah sebutkan tadi. Macam di Sabah, di Sarawak ni kita dah ada, umpamanya di Sabah kita ada institusi latihan pedestrian di Sandakan, institusi latihan pedestrian Selabuan, institusi latihan pedestrian Kota Kinabalu. Di Sarawak ada ATAC Bintulu, ALP Kota Samarhan, ALP Miri. Manakala institusi latihan di Sarawak yang berdekatan dengan JPK, awam ada 17, swasta ada 24. Sabah kita ada 20, awam, swasta ada 31. Dan saya juga nak maklum pada Yang Amat Kanawit bahawa di Kanawit ni kita ada Giat Mara. Ni bawah Kementerian Sumber Malaysia, Kementerian Luar Bandar, sahabat saya daripada Kapit ini. Jadi Yang Amat Tan Sri Yang Bertuah, saya rasa itulah jawapan yang dapat saya beri. Saya kira kalau kita dapat memberikan sokongan kepada Institut Latihan Pedestrian, saya hendak semua kita, ahli yang mumat semua, memberikan kesedaran kepada anak-anak muda kita sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahawa peratus minat ataupun pengaliran bekas-bekas pelajar ini kepada Institut Latihan Vokasional dan Teknikal ini masih rendah berbanding dengan negara lain. Saya percaya ini akan dapat kecacapan untuk negara maju 2020. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Hari ini diuji begitu cara. Apapun Timbalan Menteri jawapan tadi sebenarnya bukan sasaran untuk menyelesaikan masalah 50%. Belum lagi pedang pula. Ni kuliah baru-baru. Timbalan Menteri belum sampai sasaran dia. Sebab 50% itu kemahiran yang diiktiraf. Bermaksud kalau pelajar itu keluar dengan jumlahnya 470,395 orang ini, hanya sasar 10% setakat ini, 7 tahun lagi kepada tahun 2020 tidak akan tercapai ke tahap kemahiran yang kita harapkan. Oleh demikian, saya ingin bertanya kepada dia sebab apa Timbalan Menteri ILP pun tak diiktiraf. Maksudnya sijil yang mereka pegang ini sebenarnya tak ke mana pergi dia. Saya ada bukti, anak saya sendiri. Dan ini menguatkan lagi. Oleh demikian, saya ingin menyoal Timbalan Menteri dan Kementerian, iaitu untuk mencapai ke tahap kemahiran yang diiktiraf bertaraf profesional. Apakah Kementerian berkesudian untuk mewujudkan universiti kemahiran yang separa dengan universiti pendidikan yang kita ada pada hari ini, yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan juga di peringkat negara. Ini dia. Kalau Selangor, cara kita nak menyambut soalan, bukan macam Tanjung Karang. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih Kolangat. Kolangat ni sahabat saya. Dia memang pakar di sini semua manusia ni. Yang Mat tidak berpolitik Tidak. Saya pun tak nak politik. Saya nak beri ilmu. Saya nak beri ilmu, nak berikan semangat pada kita supaya kita bekerja. Dia banyak faktor Yang Mat, Kolangat. Banyak faktor. Sebenarnya bagi kita, bagi kementerian, memang kita dah bersungguh-sungguh. Sebab itulah bagi tenaga pengajar yang mengajar di institut latihan kita, memang kita pastikan mereka mempunyai kualifikasi yang cukup baik. Maknanya degree, ijazah luar negeri dan sebagainya. Dan dalam bidang teknikal dan teknologi dan juga kemahiran ini. Satu lagi, bagaimana kita memastikan supaya nilai produk yang kita keluarkan daripada institut latihan kita ini ialah berkualiti. Sebab itulah di bawah kerajaan sendiri, kita ada tanggapan kabinet mengenai pembangunan modal insan yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin sendiri. Dan di peringkat kementerian kita ada jawatan kuasa tertinggi latihan kemahiran yang dipengurusikan oleh KSU, kementerian saya. Jadi ini semua adalah pendekatan yang kita ambil untuk memastikan supaya produk yang dikeluarkan oleh institut latihan kita ini adalah baik. Satu lagi contoh Tan Sri Yang Bertuah. Kita juga mengadakan pertandingan kemahiran, skill competition di peringkat ASEAN dan juga antarabangsa.
Di mana di peringkat Asia kita telah menunjukkan keupayaan kita di peringkat negara-negara Asia, di mana kita boleh melahirkan ahli-ahli, anak-anak kita yang berkemahiran tinggi. Dan di peringkat antarabangsa juga, pada bulan Julai yang lepas, kita telah menghantar 14 pelatih kita ke Leipzig, Germany, di mana 9 orang daripada 14 orang telah mendapat anugerah yang cukup membanggakan negara kita. Ini satu petanda yang baik. Saya tidak mahu, walaupun parti berbeza, tapi jangan nilai yang baik pada kita dinafikan oleh pihak tertentu. Terima kasih, Yang Hormat. Yang berhormat Puan Nurul Izzah binti Anwar, Lembah Pantai. Assalamualaikum Tan Sri Pertua. Soalan saya keempat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tan Sri Yang Dipertua. Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Lembah Pantai pada 7 bulan November 2013 bersekali dengan pertanyaan Yang Berhormat Pasir Gudang pada 13 November 2013 kerana pertanyaannya saling berkait. Sure. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin dan memandang serius akan kes keganasan rumah tangga yang berlaku di negara ini. Sesungguhnya sebarang konflik dan cabaran rumah tangga perlu diselesaikan dengan cara yang berhemat dan bijak tanpa melibatkan keganasan berbentuk fizikal, psikologi, emosi dan mental, sama ada kepada suami, isteri, anak-anak ataupun keluarga. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia (PDRM), jumlah kes keganasan rumah tangga daripada tahun 2000 hingga 2012 adalah sebanyak 42,449 kes. Jumlah kes keganasan rumah tangga mengikut tahun adalah seperti berikut. Pada tahun 2000 sebanyak 3,468 kes ataupun 8,17% daripada jumlah keseluruhan. Tahun 2001 sebanyak 3,107 kes ataupun 7,32%. Tahun 2002 sebanyak 2,755 kes ataupun 6,49%. Tahun 2003 sebanyak 2,555 kes ataupun 6,02%. Tahun 2004 sebanyak 3,101 kes ataupun 7,31%. Tahun 2005 sebanyak 3,093 kes ataupun 7,29%. Tahun 2006 sebanyak 3,264 kes atau 7,69%. 2007 3,756 kes ataupun 8,85%. 2008 sebanyak 3,769 kes ataupun 8,88%. 2009 sebanyak 3,643 kes atau 8,58%. 2010 3,173 kes atau 7,47%. 2011 3,277 kes atau 7,72%. Dan 2012 3,488 kes ataupun 8,22%. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya melaksanakan program-program pencegahan dan pemulihan kepada mangsa dalam mengatasi masalah ini. Antara program pencegahan yang dilaksanakan dalam menangani isu berkaitan kes keganasan rumah tangga ialah: pertamanya, membuat pindaan kepada Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994 yang telah pun berkuasa pada 20 Februari 2012. Yang kedua, pindaan Kanun Keseksaan pada tahun 2006 dengan memasukkan peruntukan baru Seksyen 375A, iaitu kesalahan keganasan seksual yang berlaku di antara suami dan isteri dalam perkahwinan yang sah. Yang ketiga, khusus pra-perkahwinan Smart Start. Kementerian melaksanakan program ini bagi membantu pasangan menguruskan konflik dan tekanan. Dari tahun 2006 hingga Ogos 2013, sejumlah 504 program telah dilaksanakan dengan penyertaan seramai 17,886 orang peserta, terdiri daripada pasangan yang akan berkahwin dan juga yang baru berkahwin. Yang keempat, program Smart Belanja at LPPKN. Kita menyadari bahawa kemiskinan dan kesempitan keuangan merupakan salah satu daripada punca penceraian dan masalah sosial. Maka program ini adalah bertujuan untuk meningkatkan tahap pemahaman dan kemahiran dalam menguruskan keuangan keluarga
secara yang bijak. Dari tahun 2008 hingga Ogos tahun ini, sebanyak 201 program telah dilaksanakan di mana 11.331 orang ahli keluarga telah mendapat manfaatnya. Yang kelima, program keluarga at kerja ataupun parenting at work dengan izin. Melalui program ini, ibu bapa diajar teknik keibubapaan serta kemahiran untuk mengimbangi tanggungjawab terhadap keluarga dan kerjaya. Program ini dijalankan dengan kerjasama agensi kerajaan, pihak swasta serta juga NGO. Yang keenam, kursus ilmu keluarga at LPPKN. Kursus ini juga bertujuan untuk mempromosikan pakej pendidikan keibubapaan mengikut kitaran hidup keluarga berdasarkan kepada kumpulan sasar yang sesuai. Yang ketujuh, seminar literasi undang-undang. Ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dari aspek perundangan sekiranya berlaku keganasan terhadap mereka. Sehingga kini seramai 6.731 orang peserta di seluruh negara telah pun menyertai program ini. Yang ke-8, seminar menangani kekerasan terhadap wanita telah juga diadakan di seluruh negara yang telah melibatkan 51.775 orang peserta. Termasuklah juga peserta ini adalah kaum lelaki. Yang ke-9, program pengurusan emosi. Program ini memberikan pendedaan mengenai kemahiran asas kaunseling, psikologi, pengurusan keluarga dan teknik pengurusan emosi yang berkesan. Yang ke-10, program yang baru, program wanita anti jenayah ataupun wajah. Ini akan kita adakan pada bulan Disember 2013 bermula nanti di negeri Sarawak dan akan kita teruskan lagi. Di samping itu, kementerian juga menyediakan langkah-langkah pemulihan dalam menangani isu berkaitan kes kekerasan rumah tangga. Antaranya ialah 1. Menyediakan perkhidmatan kaunseling. Kementerian melalui agensi di bawahnya seperti FPPKN, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pembangunan Wanita menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa keganasan rumah tangga. 15 buah pusat keluarga di seluruh negara dan perkhidmatan dikendalikan oleh 17 orang kaunselor tetap dan 62 orang kaunselor panel. Jabatan Kebajikan juga menyediakan seramai 189 orang kaunselor di seluruh negara. Yang kedua, menyediakan perkhidmatan talian Nur 15999. Kementerian memperkenalkan perkhidmatan ini bagi memudahkan orang awam dan mangsa keganasan rumah tangga untuk membuat aduan, mendapatkan khidmat nasihat dan juga kaunseling. Yang ketiga, menyediakan tempat selamat kepada mangsa keganasan rumah tangga. Sebagai langkah perlindungan kepada mangsa keganasan rumah tangga, Kementerian telah menyediakan sebanyak 41 buah tempat selamat yang dikendalikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pertubuhan bukan kerajaan di seluruh negara. Tan Sri, sebagai kesimpulannya, usaha untuk membentas kes keganasan rumah tangga memerlukan kerjasama bersepadu daripada semua pihak, iaitu agensi-agensi kerajaan, pihak swasta, NGO, ahli akademik dan setiap anggota masyarakat, termasuklah juga ahli-ahli yang berhormat Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Mbak Pantai. Terima kasih Tan Sri Deputi, terima kasih Hemat Menteri atas jawapan yang diberikan. Saya rujuk kepada statistik yang walaupun memperlihatkan penurunan peringkat awal sejak 2000 hingga 2011, tapi bagi tahun ini sehingga Ogos, saya rujuk kepada kenyataan yang Berhormat Menteri, kes itu bertambah daripada 800 masa yang sama tahun lepas kepada 1,300 lebih untuk wanita dan 930 kes sahaja untuk mangsa lelaki bagi tahun lepas. Jadi ramai yang melihat kementerian memang agak prihatin. Hanya kementerian juga menyatakan dalam isu keganasan rumah tangga, masalah utama adalah masyarakat seakan-akan tidak apa, Tan Sri, tidak begitu prihatin. Jadi masalah utama yang saya dapati adalah peringkat penguatkuasaan undang-undang. Saya rujuk kepada kenyataan yang berhormat tadi, jawapan bahawa kerjasama yang bersepadu dengan agensi-agensi kerajaan kementerian yang lain. Tapi untuk kes yang melibatkan pembunuhan kanak-kanak berumur 3 tahun misalan yang berlaku Oktober tahun ini, pihak pendakwa raya telah mengurangkan atau menurunkan pendakwaan sehingga ibu kepada kanak-kanak tersebut bersama teman lakinya bebas selepas menjalani hukuman hanya 10 tahun penjara daripada hukuman asal, iaitu hukuman mati. Jadi
persoalan saya, apakah perancangan kementerian untuk memastikan kementerian lain mengambil serius penguatkuasaan undang-undang ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak toleransi kepada keganasan yang melibatkan anak-anak, ibu dan ayah. Pada saya ini amat penting. Keduanya, apakah langkah-langkah yang kementerian sedang lakukan bukan sahaja untuk memastikan penguatkuasaan undang-undang itu serius. Kedua, tentang media. Kerana sekarang dilihat dalam media sosial, semua gambar anak-anak dipukul, wajahnya, namanya. Sedangkan di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, Akta 611, media tak boleh laporkan identiti mangsa. Jadi saya mohon jawapan Yang Berhormat Menteri untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Tuan Sri Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Lembah Pantai di atas soalan tambahan tadi. Pertamanya berkaitan dengan jabatan-jabatan yang lain dan agensi yang lain, kementerian yang lain. Kita dalam menangani masalah-masalah sosial seperti ini, tentulah kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Bukan sahaja daripada kementerian dan agensi yang terlibat, tetapi pihak-pihak yang lain, ahli-ahli masyarakat untuk memberikan laporan dan juga mengambil, supaya sama-sama kita dapat mengambil tindakan yang perlu dan sesuai untuk kita menangani masalah ini. Dan berkaitan dengan tindakan ataupun keputusan yang dibuat oleh jabatan yang lain seperti jabatan Polis Diraja Malaysia ataupun mahkamah, bidang kuasa untuk memutuskan sesuatu keputusan hukuman yang dijatuhkan itu adalah di bawah bidang kuasa hakim mahkamah. Jadi kalau ada pihak yang tidak berpuas hati, maka mereka bolehlah membuat rayuan terhadap keputusan yang dilakukan tu yang berhormat. Itu bukan lagi di bawah bidang kuasa kita. Itu sudah di dalam mahkamah. Kiranya kes sudah dibawa ke mahkamah. Ini pendakwa raya. Pendakwa raya mengurangkan hukuman. Jadi saya pohon berdasarkan kerjasama bersepadu. Maaf untuk jelaskan. Terima kasih. Okey. Juga pendakwa raya juga itu adalah mempunyai kuasanya tersendiri untuk membuat keputusan di bawah undang-undang yang telah ditentukan. Walau macam manapun pandangan, cadangan yang berhormat tadi kita ambil kira dan mungkin di masa-masa yang akan datang kita akan adakan perbincangan yang lebih rapat lagi, lebih akrab lagi dengan pihak-pihak yang berkenaan ini supaya kita dapat menyelesaikan permasalahan sosial kita ni dengan lebih baik lagi dan lebih berkesan lagi, insya-Allah. Berkenaan dengan satu lagi pertanyaan yang berhormat itu berkenaan dengan masalah sosial, media sosial ini dan media sosial dan juga mana-mana media saja, kita mengambil perhatian apa yang telah yang berhormat nyatakan itu tadi. Mungkin di sini kementerian kita dan agensi-agensi yang lain boleh bekerjasama dan mengadakan hubungan dan perbincangan dengan pihak-pihak media supaya mereka tidak mensensasikan kes-kes seperti ini. Kita pun semua tahu bahawa media ini dia melihat kepada kes-kes yang sensasi untuk dilaporkan supaya dia mempunyai coverage yang luas dan dia berpaksikan kepada keuntungan banyak yang membaca akhbar-akhbar dia. Jadi di sinilah mungkin kita akan mengadakan nanti perbincangan dengan mereka ini supaya kes-kes terutamanya yang melibatkan kanak-kanak ini mereka perlulah lebih prihatin dan lebih bertanggungjawab. Terima kasih, Muhammad. Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak mengucapkan tahniah atas inisiatif pihak kementerian atas program menangani keganasan rumah terhadap wanita 2013 atas tema Respect Wanita, Masyarakat Sejahtera. Pada khidmat saya, kes-kes keganasan rumah tangga terhadap wanita adalah di tahap yang membimbangkan kerana melalui pengamatan saya dari statistik PRM, jumlah kes-kes yang dilaporkan setiap tahun semakin meningkat. Soalan saya, di manakah mangsa keganasan rumah tangga boleh mendapatkan perlindungan dan setakat ini adakah terdapat sebarang tindakan yang boleh diambil terhadap kes-kes penderaan emosi
serta saya juga ingin mendapatkan adakah wujud contoh kes-kes serius keganasan rumah tangga yang melibatkan kaum lelaki ataupun suami. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan dan juga pengiktirafan terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pihak kementerian, khususnya dalam program yang bertemakan respek wanita. Memang kita sentiasa secara berterusan melihat permasalahan yang dihadapi oleh semua kumpulan sasar kita, termasuklah kaum wanita. Itulah sebabnya kita telah juga membuat pindaan terhadap undang-undang ini, dan kita telah melalui pindaan yang telah berkuasa sejak tahun lalu lagi, pendaraan emosi ataupun psikologi telah pun dimasukkan sebagai satu kesalahan yang boleh diambil tindakan, dan ini juga ini siapa saja kaum suami kah atau isteri kah, jika dia melakukan pendaraan emosi terhadap pihak yang lain, itu isteri atau suami ataupun anak-anak, maka mereka boleh diambil tindakan di bawah akta domestic violence ini. Dan berkaitan di manakah mereka boleh dilindungi, pertamanya siapa saja boleh membuat laporan kepada pihak yang berkenaan, pihak polis, kepada pihak kebajikan. Kita ada talian khusus pun untuk membuat aduan ini. Nah, apabila aduan ini telah dibuat, maka pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengambil tindakan untuk melindungi mangsa itu tadi dan dikeluarkan daripada rumah di mana terletaknya pelaku itu. Dan siasatan akan dibuat, sementara siasatan itu dibuat oleh pihak polis, maka mahkamah akan diminta untuk mengeluarkan permohonan, akan dibuat kepada mahkamah untuk mendapatkan interim protection order dengan izin kepada mahkamah, dan dalam masa itu siasatan akan dibuat, mangsa akan diletakkan di tempat-tempat yang selamat yang telah saya sebut dalam dalam jawapan saya tadi. Ada tempat-tempat di seluruh negara kita ini terletak. Selepas siasatan selesai nanti, sekiranya ada kes, maka polis akan membawa kes ke mahkamah, dan mahkamah juga akan diminta untuk mengeluarkan protection order kepada pihak yang memohon. Dan pada masa itu juga dalam perintah itu mahkamah boleh juga menambah perintah yang lain, termasuk mengasingkan mangsa daripada pelakunya. Misalnya di bawah section 6 dalam kurungan 1A, sekiranya ada keperluan, pelaku itu boleh dikeluarkan daripada rumah di mana tempat tinggalnya mereka bersama ini. Ini ada satu yang cukup baiklah untuk mangsa. Jadi tidak ada masalah. Yang Berhormat boleh sendiri, Yang Berhormat pun jika mengetahui ada perbuatan yang boleh diadukan, silalah menggunakan talian 15999. Kuantan, saya nampak Kuantan berdiri tadi, hal ini hal mustahak mengenai dengan pembangunan masyarakat, keluarga dan wanita. Saya benarkan satu lagi soalan. Sila. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan lanjutan saya kepada Timbalan Menteri berkenaan dengan penguatkuasaan Timbalan Menteri. Memang betul boleh kita undang-undang memelihara ataupun melindungi wanita daripada penderaan fizikal, emosi dan juga psikologikal. Akan tetapi kita lihat apabila penguatkuasaan itu, kita ada masalah, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Apabila wanita si pengadu pergi ke polis, polis selalunya tidak mahu melibatkan diri mereka kerana mereka lihat ini sebagai masalah rumah tangga. Juga di dalam Domestic Violence Act, Akta Keganasan Rumah Tangga, ada diberi peruntukan untuk kaunseling kepada pesalah ataupun pelaku.
itu juga tidak berlaku. Maksudnya apabila kita ada keadaan tersebut, ianya tidak diwajibkan. Walaupun disebut di situ boleh pergi kaunseling, tapi akhirnya tak berlaku apa yang kita inginkan. Dan wanita ni, Timbalan Menteri, saya bercakap sebagai seorang latar belakang psikologi. Wanita ni dia dah kena pukul, muka dah lebam, rusuk dah retak, kadang-kadang Tan Sri yang dia bertua ya. Tapi dia balik semula, dia lindung, dapat perlindungan, seminggu, 2 minggu, dia dapat kaunseling. Tapi yang suaminya tak dapat kaunseling. Kemudian dia balik. Dia balik sebab dia sayang. Dan kemudian apa yang berlaku bulan depan, bulan lagi satu, berlaku lagi sekali, lebam lagi sekali, muka sebelah lagi pula. Jadi, ni penguatkuasaan saya pohon tak cukup dari segi akta. Kita nak tengok penguatkuasaan dan kita nak tengok komitmen daripada Kementerian Wanita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Kuantan yang amat prihatin terhadap wanita. Kita semua mestilah prihatin terhadap wanita. Dan kami di kementerian juga sentiasa prihatin, sentiasa menambah baik dan melihat kalau ada sekiranya kelamaan dalam apa juga pelaksanaan program-program kami, khususnya dalam yang ada kaitan dengan kekerasan terhadap kaum wanita ini. Saya ingin memberitahu di sini bahawa dari segi penguatkuasaan, setakat inilah daripada tahun 2005 hingga tahun 2012 kita telah ada 3,958 kes yang telah dibawa ke mahkamah untuk dituduh oleh pihak polis, dan yang telah dijatuhkan hukuman setakat ini ialah 1,834 kes yang telah pun dijatuhkan hukuman. Jadi memang penguatkuasaan itu ada dilaksanakan. Saya juga bersetuju dengan Yang Berhormat bahawa kaum wanita ini, saya selalu melihat bahawa kaum wanita ini walaupun dia telah didera, macam mana pun sama ada emosi ataupun fizikal oleh orang lelaki, khususnya suaminya, dia lembut. Dalam keras tu dia lembut. Dia macam kerak nasi. Kerak nasi, saya tak tahulah kalau Yang Berhormat yang ada dalam dewan ni tahu kerak nasi. Mungkin sudah tinggal di bandar gunakan periuk nasi yang pakai karen tu tak ada kerak. Tapi kami yang daripada kampung ni biasa ada kerak nasi. Kerak nasi ni kalau dia itu mula-mulanya dia keras. Tapi apabila kita tuang dengan air dia menjadi lembut. Jadi banyak kes-kesnya yang berlaku. Saya sendiri, pengalaman saya sebagai seorang peguam dan pengalaman saya sebagai seorang yang banyak melaksanakan kes-kes yang ada kaitan dengan keganasan wanita ini, mula-mulanya wanita akan mengadu, datang dengan kita menangis, berhabis-habisan minta dicerai, minta diambil tindakan terhadap suaminya. Setelah kita buat segala-galanya, lepas tu seminggu kemudian dia balik kepada kita, cukuplah puan, tidak payahlah puan, dia kata, kesian suami saya sayang dengan suami saya, anak-anak saya, keluarga saya, tak payahlah ambil tindakan katanya. Jadi banyak kes-kes seperti begitu berlaku. Kadang-kadang kita pun marah juga, kita pun tidak gembira juga. Mengapa begini? Kalau suami sudah jahat, pukul kita lebam-lebam dan sebagainya, hampir mati, mengapa pula kita nak kesian pada dia? Tapi begitulah keadaan seorang wanita. Bagaimana keras pun, bagaimana terseksa pun, tapi kadang-kadang demi maruah keluarganya, demi anak-anaknya, dan juga kadang-kadang ada kaitan dengan ekonominya, maka dia tidak mau mengambil tindakan. Walaupun sudah lapor pada polis, dia tarik balik. Itu sebab antara lain menyebabkan ada juga kes-kes ini tidak sampai ke muka keadilan, tidak sampai ke mahkamah. Berkaitan dengan kaunseling itu, memang kita sentiasa mengadakan kaunseling, dan dari bawah section 11, kaunseling merupakan budi bicara mahkamah juga. Jika mahkamah memikirkan ini patut dilaksanakan, maka dia akan dilaksanakan. Tapi dalam masa yang sama, di bawah kementerian kita, di bawah LPPKN, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, di bawah Jabatan Pemuda Wanita, kita terbuka untuk memberikan kaunseling kepada mereka yang memerlukan, termasuklah kaum lelaki, kerana kita tahu juga bukan wanita yang telah digenasi saja yang perlu diberikan kaunseling, diberikan kasih sayang, tetapi ada juga orang lelaki, suami mungkin yang melakukan ini mungkin mempunyai penyakit tertentu, penyakit emosi dan sebagainya, maka mereka juga memerlukan kaunseling. Saya mintalah kepada pihak Yang Berhormat lelaki yang ada di Dewan Yang Mulia ni, tolong
sama-sama kita menasihati kepada kaum lelaki, kaum bapa, pada para suami supaya sentiasa menyayangi dan menjadilah pelindung kepada wanita, kepada isteri-isteri kalau ada lebih daripada satu, dan juga pujuklah mereka untuk datang mendapatkan kaunseling daripada pihak yang berkenaan supaya dapat kita tangani dengan baik masalah keganasan ini. Terima kasih, Tan Sri. Masih Gombak, saya sudah tunjukkan keprihatinan saya, itu sebab saya jemput Kuantan. Jadi ambil iktibar daripada itu semua. Boleh minta penjelasan, Tan Sri? Nanti di luar yang bermat, di chamber saya, nanti saya kasih penjelasan selanjutnya. Yang berhormat Datuk Sapawi bin Ahmad Wasali Sipitang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, yang dihormati dan dikasih. Buah Duku, Buah Delima, soalan saya nombor 5. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Sipitang. Tan Sri Yang Dipertua, dalam usaha melaksanakan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang bermula pada tahun ini hingga tahun 2025, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan usaha untuk menyebar luaskan maklumat PPPM supaya difahami dan dihayati oleh pelaksana, khususnya kepada warga pendidik. Ini termasuklah mengadakan jerayawara yang dilaksanakan ke seluruh negara, dan dengan usaha berkenaan adalah diharapkan bahawa semua warga pendidik yang merupakan ejen pelaksana dapat memainkan peranan masing-masing bagi memastikan PPPM dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sekian, terima kasih. Sipitang. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Melihat bajet yang dipersembahkan tempoh hari, peruntukan terbesar ialah Kementerian Sektor Pendidikan 21% ataupun 54.6 bilion. Dengan matlamat memastikan pencapaian objektif Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang dirancang atur dan melewati 15 tahun selepas Wawasan 2020 iaitu negara maju. Apakah langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan penerimaan ataupun dengan izin buy-in secara menyeluruh oleh bukan sahaja tenaga pengajar tetapi juga pada ibu bapa dan pelajar? Kerana kadang-kadang terdengar rungutan guru terasa tekanan dan bebanan kerja yang sangat berat, walaupun ia sebagai tanggungan dan juga tanggungjawab dan juga cabaran. Sedangkan PPPM ini baru akan dilaksanakan dan sudah semestinya terlalu besar cabaran. Apakah kerajaan bercadang untuk mengadakan sesi wacana, dialog seperti mana juga jerayawara yang disebutkan tadi untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh, bukan sekadar pada guru, ibu bapa, pelajar, tetapi juga sokongan daripada NGOs supaya Plan Pembangunan Pendidikan ini benar-benar berjaya, kerana ia merupakan suatu plan pembangunan sebagai dasar yang amat serius untuk membangun sebuah generasi yang akan datang untuk bersedia menjadi generasi negara maju. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, yang berkaitan dengan untuk melakukan buy-in dari bukan hanya warga pendidik tetapi dari ibu bapa dan komuniti atau NGO dan adik pelajar, memang Kementerian Pendidikan sudah ambil beberapa langkah, dan khasnya apabila kita sebut tentang buy-in dengan izin dari ibu bapa dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita ada satu anjakan di mana pengiktirafan
diberikan kepada ibu bapa. Dahulu memang persatuan ibu bapa diwujudkan di sekolah, tetapi pengiktirafan tidak diberi seperti yang diberikan dalam PPPM. Dan sekiranya kita rujuk kepada anjakan ke-9 di PPPM adalah di mana kita sebut bahawa kerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta akan dilaksanakan secara luas. Dan ini akan melengkapkan ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana penglibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016. Jadi ini merupakan satu langkah yang begitu penting kerana Kementerian Pendidikan Malaysia memberi fokus terhadap maklum balas dari ibu bapa. Dan ibu bapa sudah sedar bahawa mereka ada satu peranan yang begitu penting untuk menjayakan bersama-sama dengan warga pendidik dalam kita punya plan. Dan yang lain selain daripada itu, kita juga engage dengan izin NGO atau sektor swasta di mana kita sudah mula untuk mengadakan satu model sekolah amanah dan sudah melihat kejayaan di mana kita sudah wujudkan sebanyak 33 buah sekolah amanah dan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia dijangkakan bahawa kita akan wujudkan 500 buah sekolah amanah lagi dengan kolaborasi atau kerjasama dari agensi NGO yang berpotensi untuk menjadi atau untuk memainkan peranan sebagai penanjah. Yang berkaitan dengan adik pelajar, buy-in dengan izin akan dilakukan di sekolah, di peringkat sekolah oleh pengetua, ada guru besar dan guru-guru. Dan pada hujung minggu yang lalu saya melawat sebuah sekolah di kawasan Kalabakan. SK Abbakar sudah menunjukkan bahawa buy-in yang sudah dilakukan itu adalah sangat menggalakkan. Kerana apabila saya masuk sekolah itu, saya boleh melihat bahawa ada beberapa papan notis sudah dipaparkan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia di mana aspirasi murid-murid sudah ditunjukkan sebagai satu peringatan kepada murid-murid peranan mereka dan apakah sepatutnya dicapai oleh mereka. Dan ini ada berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dui bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Jadi kita juga menggunakan satu model management, model pengurusan yang dicipta oleh John Kota, dan dia ada 8 langkah. Dan langkah yang pertama ada berkaitan dengan izin establishing the sense of urgency. Jadi model ini memang digunakan dengan kejayaan dan pengetua, guru besar dan guru-guru sudah diberi pendidikan untuk menggunakan model apabila kita nak melaksanakan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan selain daripada itu, Kementerian Pendidikan juga akan mengadakan atau sedang mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa untuk keberkesanan pelaksanaan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih. Masih ahli-ahli yang berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia pada pagi ini delegasi dari Parliament of Western Australia yang diketuai oleh Honorable Barry House, MLC, President of the Legislative Council of Western Australia dan delegasi. Kepada yang berhormat Barry House dan delegasi, Dewan ini mengalung-alungkan kehadiran mereka ke Dewan Yang Mulia ini. Welcome, Mr. President, to the Malaysian House of Parliament. Thank you.
Sila lembah pantai. Saya nampak lembah pantai berdiri tadi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rujuk kembali kepada soalan asal ya, yang menyatakan kononnya ada para guru yang tidak menyokong inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Tapi seperti yang diakui oleh Yang Berhormat Menteri, program PBS iaitu pentaksiran berdasarkan sekolah, itulah program yang paling membebankan para guru, yang memberikan mereka merasa kerajaan tidak mendengar keluhan. Terdahulu semasa saya fikir 2 tahun lepas, kerajaan memperkenalkan jawatan kuasa khas mengkaji beban guru. Tetapi sistem PBS yang diperkenalkan bawah Pelan Pembangunan ini sebenarnya menambah beban kerana para guru harus memasukkan keputusan pelajar dan sistem itu hang. Dia tergendala di waktu-waktu sekolah. Mereka bangun 2-3 pagi untuk melakukan kerja-kerja ini, menjadi kerja tambahan. Jadi pengajar, guru itu bukan menjadi pengajar, guru jadi kerani. Jadi saya pohon Yang Berhormat Menteri, bantulah mencari penyelesaian serta-merta. Kerana kalau tidak, kita akan kehilangan bakat-bakat guru yang seharusnya mengajar anak-anak kita, bukan menjadi kerani. Terima kasih. Terima kasih atas soalan yang berkaitan dengan beban guru dan penilaian berasaskan sekolah. Tan Sri Yang Di-Pertua, yang berkaitan dengan PBS, izinkan saya untuk jelaskan tentang faedah apabila Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan penilaian berasaskan sekolah. Dan sebenarnya PBS bukan satu cara untuk menilai adik pelajar yang baru. Sebenarnya PBS sudah dilaksanakan pada lama apabila KBSM, apabila KLSM dilaksanakan. Seperti kalau katalah kita rujuk kepada sekolah vocational atau sekolah teknik, PBS memang sudah dijalankan lama. Dan apabila kita sebut tentang PBS dan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita menggelarkan pelajar untuk melibatkan diri dalam penilaian secara kumpulan. Dan apabila kita mengadakan PBS, ini bukan hanya kita, adik pelajar bukan hanya buat latihan untuk dapat markah, tetapi di sini kita juga pupukkan nilai-nilai seperti tanggungjawab secara kolektif, kolaborasi dalam pengajaran dan pembelajaran, dan disiplin juga. Masalah-masalah yang disebut oleh Yang Berhormat tadi yang berkaitan dengan beban kerja, memang kita sedar, Kementerian Pendidikan Malaysia memang sedar tentang isu-isu atau concern dengan izin yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tadi, dan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memang sedang untuk mencari atau resolve isu-isu yang sudah dikemukakan. Jadi bahagian teknologi pendidikan sedang usahakan untuk melihat dan mengkaji sejauh mana kita boleh meringankan beban guru-guru. Dan selain daripada itu, ada juga rancangan di mana guru akan dibantu dengan pembantu. Jadi ini memang dalam rancangan dalam kita punya Pelan Pembangunan Pendidikan untuk meringankan beban kerja guru. Di mana kita nak rujuk balik kepada satu konsep di mana kita kata teachers teach. Thank you. Terima kasih. Masih Yang Sri, Berhormat soalan Datuk tambahan. Dr. Nik Mazian bin Nik Muhammad Pasir Putih. Terima kasih Tan Sri Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon jawapan soalan 6. Tuan Ketua, terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Putih. Soalan ini berkaitan dengan peruntukan kempen-kempen pencegahan penyakit berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit. Tuan Ketua, permasalahan penyakit yang mengancam Malaysia pada hari ini terdiri daripada penyakit berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit.
Dan langkah-langkah yang telah dijalankan, satu, pembangunan dan pelaksanaan plan strategik kebangsaan untuk penyakit tidak berjangkit dan beberapa penyakit berjangkit. Yang kedua, kerjasama erat dengan pelbagai agensi kerajaan, NGO dan orang ramai. Dan yang ketiga, pengukuhan program pendidikan kesihatan secara meluas termasuk kempen-kempen kesihatan untuk menanamkan pengetahuan sekaligus meningkatkan kesedaran masyarakat. Dan peruntukan yang telah diperjakan tiap tahun sebanyak 7.5 juta. Setakat ini betul, kempen sihat ini telah pun bermula pada tahun 1991 dan 10 tahun kemudian bila kajian dibuat iaitu pada tahun 2010, didapati memang kesedaran ada di kalangan masyarakat kita tentang risiko dan kesan-kesan penyakit tidak NCD atau penyakit tak berjangkit. Dan kesedaran ini di tahap memuaskan, tetapi masalah dia masalah tingkah laku atau behavioral change belum memuaskan, mana tak berlaku banyak perubahan. Sebab tu kita akan teruskan kempen-kempen untuk menyedarkan dan menukarkan tingkah laku masyarakat kita. Dan di antara kempen-kempen yang telah dijalankan, Tuan Ketua, satu, penyediaan iklan-iklan untuk televisyen, panggung wayang, radio, akhbar, majalah dan papan iklan. Yang kedua, pemilihan waktu siaran di televisyen dan radio, pemilihan ruang akhbar dan majalah, pemasangan papan iklan dan di komuniti dan di sekolah, penyediaan perkhidmatan pameran interaktif bergerak, penyediaan bahan-bahan pendidikan kesihatan, iklan di badan bas dan taksi, iklan di panggung wayang, penubuhan pasukan kombi di komuniti, iaitu kumpulan yang disebut sebagai Communication for Behavioral Input, kempen nafas baru bulan Ramadan, kempen menzahirkan rumah ibadat bebas asap rokok, seminar pendidikan fatwa merokok haram, dan karnival dan expo kesihatan, dan juga kempen 10,000 langkah. Betul-betul. Terima kasih. Masih hal yang berhormat, pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir. Sila Setiausaha.